Iman dulu, kitabul iman dulu. Barulah ilmu tu ada faedah apabila ada iman. Kalau tidak, tak ada faedah dia, tak ada maksud dia. Kalau ada faedah pun sementara dan tak boleh pergi jauh, tak ke mana. Hak maksud seseorang Islam tu belajar ilmu ni, baru ada faedah apabila dia ada iman itu, apabila dia kenal Tuhan. Sebab itulah dalam Quran kita tengok semua ilmu apa-apa pun, apabila dia sebut ilmu apa-apa pun, bukan ilmu agama saja, ilmu tentang bintang-bintang ke, ilmu tentang bumi ke, dia mesti sebut itu sebagai satu tanda kepada kebesaran Allah, kewujudan Allah, keagungan Allah, kekayaan Allah. Inna fi dzalika la ayat, misalnya, liqaumin ya'qilun, liqaumin yatafakkarun, liqaumin yu'minun, dan sebagainya. Ayat-ayat yang seumpama itu banyaklah. Sesungguhnya ada banyak tanda pada itu, pada apa yang disebutkan sebelum ni. Bahkan berkenaan dengan bahasa pun, maknanya kalau orang ni belajar, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayat liqaumin lil alimin. Kejadian langit dan bumi berbeza, tak serupa bahasa kamu dan warna kulit kamu. Itu adalah tanda-tanda bagi kebesaran Allah, keagungan Allah, kepada orang yang alim, kepada orang yang alim. Mana orang yang berilmu sungguh, alim sungguh, dia sampai dengan ilmu dia tu boleh kenal Tuhan. Itu maksudnya. Dia boleh kenal Tuhan, barulah ada faedah. Maknanya ilmu ni mengikut pandangan Islam, tak ada faedah dia yang boleh diambil kira sangat sekiranya tidak disertakan dengan iman. Itu dia. Perkara yang kedua, dia nak cerita juga di sini bahawa sering kali seseorang itu tidak beriman, tetapi bila dia ada ilmu, ilmu itu mendekatkan dia, membawa dia kepada iman. Sebab dia sangat dekat tu hubungan dia tu. Dengan sebab itu Imam Bukhari dia buat ni, Kitabul Ilm. Dia buat Kitabul Ilm selepas daripada Kitabul Iman. Lepas pada tu Imam Bukhari juga dia nak mengikut tertib hak Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Ni hak dia sebutkan, kelebihan ilmu dan firman Allah Taala, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dulu. Dia sebut iman dulu kan, dan dia mengangkat orang yang diberikan ilmu. Jadi Allah SWT sebut orang yang beriman dulu diangkat oleh Allah SWT kepada banyak darjat. Dia mendapat banyak kelebihan, banyak keistimewaan, banyak pangkat di sisi Allah dia dapat, walaupun dalam dunia tak ada. Dia sebut di sini orang yang beriman dulu, lepas tu baru orang yang diberikan ilmu. Tu tertib Quran sebut. Allah angkat, Allah muliakan orang yang beriman, lepas tu orang yang berilmu. Itu tertib dia. Imam Bukhari ikut tu lah. Sebab tu dia nak susun kitab dia ni makan masa banyak tahun, 16 tahun. 16 tahun. Sebab apa dia duduk fikir tu? Nak susun ni lagu mana ni, kesesuaiannya apa ni, pertalian dengan Quran. Kan Quran ada tu. Dia sebut beriman dulu. Maknanya dari segi kalau kita nak buat bab, kalau kita nak cerita pun cerita tentang iman dululah, lepas tu baru ilmu. Itulah yang dia buat dalam kitab dia ni. Tu kan, nampak tu pertalian dia tu dalam ilmu dia tu. Dia tengok dari sudut ni, dari sudut ni, tidak lupa kepada Quran. Dia tidak lupa kepada Quran. Quran itulah yang menjadi panduan utama dalam penyusunan kitab Bukhari. Lepas pada tu ilmu. Ilmu ni banyak.
Ilmu dunia, ilmu akhirat. Hak dunia tu pun banyak, hak akhirat tu pun banyak juga pecahannya. Dalam banyak-banyak ilmu ni, hak mana yang paling utama? Hak mana hak paling utama? Imam Bukhari buat dah. Dia buat dah sebelum Kitabul Iman dulu. Ilmu tentang keimanan itulah. Ilmu tentang akidah tu. Hak nombor satu. Itu dia. Hak tu nombor satu. Lepas tu baru hak lain-lain. Sebab tu Imam Bukhari sebut tu dulu. Dan akidah, kita nak boleh percaya kepada Tuhan begini-gini, dengan sifat dia begini, akhirat begini, syurga neraka begini. Ilmu tu, itulah yang dikatakan ilmu tentang akidah. Di situ Imam Bukhari sudah bincang dah dalam Kitabul Iman dulu. Banyak dah lah. Termasuk dalam bab iman tu macam-macam kan, syurga neraka, tentang Tuhan, tentang macam-macam dah. Sudah bincang. Hak tu hak paling utama. Sebab apa? Ilmu tu yang betul-betul memberi faedah kepada seseorang tu. Dan tak dapat tidak seseorang tu kena tahu. Kalau lain, ilmu lain dia tak tahu tak apa. Tak kenal Tuhan tak boleh. Dia kena tahu waktu tu. Kena ada ilmu tentang akidah. Itu sebab Imam Bukhari buat Kitabul Iman sebelum Kitabul Ilm. Dia nak ayat hak tu hak nombor satu sekali bagi orang Islam. Sebab kalau kita tengok dalam Quran pun dia sebut gapo-gapo ilmu ni dia kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Tanda Tuhan tu ada. Tanda Tuhan tu maha kaya dan sebagainya. Dia kaitkan dengan Allah semua. Tak ada kata ilmu tu untuk dunia semata-mata, tak ada. Bukan gitu hak asal dia. Hak sebenarnya dalam konsep agama. Tetapi hak ada kaitan dengan akhirat. Hak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ada faedah. Kalau tidak, sekat dunia ialah sahaja. Sekat dunia sahaja. Kalau ada faedah pun, dan hak tu tidak menjadi maksud seseorang mukmin, dia bukan nak faedah dunia sahaja, tapi nak faedah dunia akhirat. Nak dapat faedah dunia akhirat tu, kena betul akidah dulu. Kenal Tuhan betul-betul dulu. Bukan sekadar Tuhan sajalah. Lain-lain lah, berkenaan dengan Nabi, berkenaan dengan malaikat dan sebagainya, yang setelah kita belajar dulu kena tahu tu. Itu kaitan dia. Seterusnya Kitabul Iman itu memang perlulah. Bapa Imam Bukhari buat Kitabul Wahyu dulu. Nombor satu sekali. Dah kalau iman tu nombor satu sekali penting, apa tidak jadikan bab pertama tu. Ni bab pertamanya Kitabul Wahyu, tentang wahyu. Apa? Imam Bukhari ada alasan dia sendiri. Tasaduk ayat lah, ilmu sebanyak mana pun, ilmu yang sahih ni, ilmu yang boleh diyakini betul-betul, boleh dipegang jadi sebagai satu simpulan dalam hati, akidah. Hak ni dia mesti kena wahyu. Hak lain tak ada sampai peringkat tu. Kalau kita tak percaya gitu pun tak apa. Kalau tak percaya bumi ni bulat misalnya, tak apa, mati gitu, tak apa. Tapi kalau tak percaya hak ni, hak ni hasil kita kata hasil hak fikiran manusia lah. Begitu juga hak lain-lain. Tak tahu pun kita ni hidup dengan ada oksigen tu terdiri daripada apa bahannya. Tak tahu, tak apa. Walaupun ada faedah ilmu tu sendiri, apa-apa ilmu pun ada faedahnya. Tetapi hak ni hak kita boleh dengan akal. Hak kita boleh dengan akal ni, kita tak pegang pun tak apa. Kita tak tahu pun tak apa. Kita tak belajar pun tak apa. Tapi ilmu tu tetap ada kelebihan dia, itu soal lain. Tapi iman dan agama ni, hak ni ilmu kena yakin. Kena yakin, kena percaya. Dan hak ni tidak boleh dicapai dengan akal. Bila tidak boleh dicapai dengan akal, dan kita nak pegang kemah-kemih ni, nak pegang kemah, nak jadikan akidah ni, dia kena benda setara mana, daripada sumber hak mana, baru boleh kita pegang sampai gitu mau tu. Imam Bukhari nak ayat wahyu. Sumber dia wahyu, bukan akal, bukan pengalaman, bukan uji kaji yang dibuat, bukan. Sebab tu semua boleh silap belaka. Bukan ilmu yang kita capai dengan panca indera kita, bukan.
hak tu boleh tersilap, boleh tersasul. Hak tidak tersasul, tidak silap, hak dijamin betul-betul, iaitu wahyu. Sebab tu dia kitabul wahyu dulu. Iman tu pun penting setara mana pun, kita tak akan tahu kalau tak ada wahyu. Wahyu itulah yang cerita pasal iman ni. Kalau wahyu tak ada, macam mana kita nak tahu iman ni? Boleh kalau kita fikir tentukan dengan akal apa benda lain, sebab kita nak buat kajian benda lain, dalam makanan ni ada zat ni, vitamin ni, boleh ke? Tak boleh. Hanya boleh dengan wahyu. Itu Imam Bukhari nak cerita. Sebab tu dia kata wahyu dulu. Artinya dia nak isyarat, dia nak cerita ni semuanya wahyu belaka ni. Sama ada kitabul iman ke, kitabut taharah ke, cerita gapo-gapo akan datang semua dalam kitab Bukhari ni, puncanya ialah wahyu. Sama ada wahyu tu berupa Al-Quran ataupun hadis, tak kira. Tu pentingnya wahyu. Sehingga iman hak paling penting, kalau nak kira di antara ilmu ni yang paling utama, paling istimewa, paling perlu, menjadi kewajipan kepada orang itu belajar, itu semua kita perolehi dengan wahyu, melalui wahyu. Itu dia. Itu tertib dia. Molek tu, cara dia buat tu. Jadi wahyu dulu, lepas pada tu iman, lepas pada tu baru ilmu. Jadi sekarang ni Imam Bukhari nak cerita tentang ilmu secara umumnya. Ilmu hak khusus, hak berkenaan dengan hadis pun akan diceritakan, dan ilmu umum secara umumnya. Dia akan ceritakan di sini. Kitabul ilm, bismillahirrahmanirrahim, bab fadlil ilmi. Bab fadlil ilmi. Gitu. Kitab tentang ilmu, bab kelebihan ilmu ataupun keutamaan ilmu. Dan firman Allah begitulah seterusnya. Imam Bukhari buat sama dia, kalau bismillahirrahmanirrahim, dia, kita akan jumpa bismillahirrahmanirrahim tidak semesti dia awal bab ni tak. Kadang-kadang tengah ada. Dia kira hak dia berhenti. Hak dia berhenti menulis, dia start semula tu bismillahirrahmanirrahim. Biasanya di awal bab tu adalah misalnya di sini bismillahirrahmanirrahim, maknanya bab baru dah lah. Habis dah sebelum pada ni. Bab fadlil ilmi. Jadi ilmu tu lebih istimewa, kelebihan ilmu. Dia kena rayak tu dulu. Ilmu ni banyak macam, luah ilmu ni. Untuk menggalakkan orang supaya minat, supaya tertarik, dia nak sebut kelebihan dulu. Itu cara dia, kelebihan ilmu. Jadi ilmu ni lebih setara mana pun, kadang-kadang orang ni kalau dia tidak tahu kelebihan dia, keistimewaan dia, keutamaan dia, orang tak cara, tak bersungguh, ataupun tidak memberi perhatian sepenuhnya, lah acuh tak acuh lah orang kata. Dengan sebab itu kita kena tahu kelebihan dia, kelebihan dia. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat kita lah, kita tengok masyarakat kita, kelebihan tu dia tidak ayat lagu ni. Itu silap tu. Kalau belajar misalnya, orang ngaji lah, siapa ke you, siapa ke sini-sini, untuk gapo? Apa kelebihannya? Kamu ngaji ni, boleh kerja, boleh kerja, boleh makan gaji besar gini-gini, boleh jadi gani kan. Begitu kan? Itu cukup menjadi pendorong, motivasi kepada pelajar-pelajar. Memanglah. Tetapi katakanlah bila ilmu tu mana tak laku dah, misalnya tak ada kerja, payah dah nak kerja dah, penuh belaka dah, orang tak save belajar. Yang agama belajar tu dah, siapa bayar pun mahal-mahal, puluh-puluh ribu, puluh-puluh ribu sanggup bayar. Sebab apa? Sebab tahu kelebihan dia tu lah. Kelebihan dunia pun, kalau tahu kelebihan, keutamaan, keistimewaan dia, mesti orang akan buat habis pitih pun. Itu nak ayatnya. Tetapi hak tu sementara sebenarnya.